Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua, terutama sekali kepada pensyarah saya iaitu Profesor Madia Dr. Julismah binti Jani selaku pensyarah bagi subjek Pendidikan Asas Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan. Pada hari ini, giliran saya Muhammad Firdaus Alimi bin Ramli, bernombor metrik di 2019-2091-920 akan membentangkan tajuk yang diberikan oleh pensyarah saya iaitu kaedah menangani atau kaedah mengatasi kecederaan semasa kelas pendidikan jasmani atau sains sukan. Jadi jom kita tengok. Langkah pertama yang saya akan terangkan di sini ialah pemanasan badan. Pemanasan badan menjadi faktor utama untuk seseorang bagi sebelum melakukan aktiviti lasak atau aktiviti pendidikan jasmani atau sains sukan ini. Kenapa pemanasan badan ini penting? Kebanyakan masyarakat kita, tidak kira lah atlet ke ataupun orang biasa, banyak gemar melakukan aktiviti sukan seperti bermain futsal, badminton, tujuannya untuk memperolehi kesihatan badan, untuk menjaga kesihatan badan. Tetapi kesalahan mereka yang menjadi kesalahan utama ialah mereka tidak melakukan pemanasan badan sebelum melakukan aktiviti sukan. Kenapa pentingnya pemanasan badan ini? Ini untuk menyediakan otot tertentu dalam badan untuk tekanan dalam aktiviti-aktiviti yang bertenaga. Yang kedua, mengelakkan kecederaan pada otot-otot, tisu-tisu atau badan disebabkan aktiviti fizikal dalam jangka masa yang panjang. Di sini saya menekankan pemanasan badan ni amat penting kerana untuk mengelakkan kecederaan yang berlaku kepada otot kita. Kerana apabila tidak melakukan pemanasan badan, otot kita tidak bersedia dan berada dalam keadaan sejuk, iaitu suhu badan tidak menaik. Jika kita nak melakukan aktiviti lasak, kita perlu menaikkan suhu badan kita dulu untuk berada dalam keadaan bersedia supaya badan kita dalam keadaan sedia. Jadi pemanasan badan ini memberi isyarat kepada badan kita agar dia ikut langkah demi langkah. Sebelum melakukan aktiviti, kita melakukan pemanasan badan, maknanya badan kita menerima isyarat untuk bersedia melakukan aktiviti yang lebih berat ataupun lasak. Otot bertindak balas terhadap aba, mempunyai toleransi yang lebih besar untuk meregangkan apabila hangat, meningkatkan aliran darah, meningkatkan akar jalan otot dan membantu mengurangkan kecederaan sukan. So itulah pentingnya pemanasan badan untuk badan kita. Begitu juga seperti saya ambil contoh, seperti kenderaan bermotor, kereta ataupun motosikal, penciptaan dia pun saya lihat dia meniru tubuh badan manusia. Contohnya sebelum melakukan perjalanan yang jauh, sebelum menggunakan kereta atau motor, apa yang perlu kita buat? Kita perlu memanaskan enjin dahulu. Start dan biar dulu dalam 5 hingga 7 minit untuk pemanasan enjin supaya dia boleh berjalan dengan lancar dan tidak semput dan tidak melakukan kerosakan. Begitu juga tubuh badan kita. Kita perlu melakukan pemanasan badan dahulu. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Nombor 2 saya buat ialah regangan. Regangan ini apa? Apa beza dia dengan pemanasan badan? Pemanasan badan seperti yang tadi saya katakan, dia memberi isyarat supaya badan kita bersedia. Regangan ini dilakukan selepas pemanasan badan. Regangan aktiviti yang mana memanjangkan fiber otot-otot dan menggerakkan tisu perantara dalam badan, meningkatkan pergerakan sendi-sendi. Tujuan regangan ialah terdiri daripada yang pertama, untuk kurangkan risiko kecederaan. Dia sama juga dengan pemanasan badan. Dia untuk melonggarkan otot-otot kita. Apabila otot kita belum melakukan regangan ni, otot kita akan menjadi ketat. Itu yang menyebabkan kecederaan. Otot kita ketat dan tidak bersedia. Apabila kita melakukan regangan ni, dia boleh menjalankan peredaran darah itu dengan lancar dan bersedia untuk melakukan aktiviti sukan. Yang kedua, membolehkan pembinaan penuh kumpulan otot. Yang ketiga, untuk meningkatkan pergerakan otot. Yang keempat, untuk meningkatkan rehat. Rehat ni maksud dia tubuh badan kita, anggota kita, semua yang kita nak gunakan untuk lakukan aktiviti ni release. Dia akan berada dalam keadaan selesa. Yang kelima, bagi mengurangkan tekanan. Yang keenam, tingkatkan postur otot-otot. Dan yang ketujuh, meningkatkan peredaran darah kita. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu penyejukan badan. Penyejukan badan ini ialah langkah yang ketiga dilakukan selepas aktiviti. Selepas kita lakukan aktiviti sukan semua tadi, jadi apa yang kita kena buat? Kita melakukan penyejukan badan pula. Penyejukan badan ni ataupun dipanggil cooling down, dia mempunyai kepentingan juga sama seperti pemanasan badan. Ini untuk apa pentingnya? Seperti tadi, pemanasan badan ialah untuk meningkatkan suhu badan kita untuk melakukan aktiviti. Manakala penyejukan badan ini pula ialah untuk kita mengurangkan suhu, bukan suhu mengurangkan mendadak, tapi untuk mengembalikan suhu secara normal terhadap tubuh badan kita. Sebab apabila kita sudah melakukan aktiviti, kita mahukan suhu yang normal
sebab kita sudah tidak melakukan aktiviti itu lagi. Satu proses yang secara beransur-ansur mengurangkan fungsi fisiologi badan selepas latihan. Aktiviti sukan untuk mengelak kesan fisiologi dan kesan negatif. Jadi, penunjukan badan ini boleh memperlahankan fungsi fisiologi yang terdiri daripada senaman pernafasan, 2 regangan ringan, 3 tingkatkan pemulihan, dan yang keempat mengurangkan pengumpulan asid latih. Apabila asid berkumpul di badan-badan kita dan kita tidak melakukan penunjukan badan ini, dia akan boleh menyebabkan kram, berlakunya peredaran darah yang tidak berjalan begitu lancar dan boleh menyebabkan kecederaan pada otot kita. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat, iaitu peralatan pelindungan. Peralatan pelindungan ni apa? Untuk melindungi bahagian-bahagian badan bagi mengelakkan kecederaan semasa melakukan aktiviti-aktiviti sukan. Okey, peralatan pelindungan ini memang sentiasa dipakai lah, hendak sentiasa dipakai, amat digalakkan. Tidak kira lah ketika melakukan aktiviti ke melakukan pemanasan, dia tidak untuk semata-mata hanya untuk pertandingan. Sebab kebanyakan sukan sekarang memang ada menggalakkan peralatan pelindungan. Yang kedua, dia sebagai alat bantuan untuk bergiat semula dalam kegiatan sukan selepas kecederaan dalam situasi-situasi di mana boleh memburukkan lagi kecederaan. Ini bermaksud atlet memakai pelindungan. Contoh pelindung kepala, headguard ataupun mouthguard semua. Dia untuk recover bagi atlet yang sudah cedera. Seperti pemain bola, kita pernah lihat ada yang memakai penutup kepala itu yang panggil headguard, pelindung kepala. Itu dia supaya untuk mengelakkan lagi kecederaan, bukan di luar saja seperti kita nampak boleh berdarah, tapi di dalam, iaitu yang penting otak dia untuk menjaga supaya tidak berlaku kecederaan lagi yang lebih serius. Ini pemulihan efisien secara beransur-ansur untuk mengembalikan kembali atlet itu kepada prestasi yang sebenar. Dan yang terakhir, ia boleh memberi manfaat psikologi, iaitu dengan meningkatkan keyakinan kepada pemain. Ini contoh, kita ambil contoh. Apabila dua atlet bertemu dalam sukan combat, sukan apa-apa sekalipun, atlet yang memakai headguard, satu pelindung kepala, dengan atlet yang tidak memakai headguard, mana yang lebih yakin apabila bertempur? Sudah tentulah atlet yang memakai headguard, kerana itu memberikan kelebihan kepadanya, iaitu melindungi kepalanya dan mengurangkan tekanan apabila dipukul ataupun bertemu berlaga bersama dengan pihak lawan, berbanding dengan atlet yang tidak memakai langsung pelindungan, yang amat begitu terdedah dengan mengalami kecederaan yang serius semasa melakukan aktiviti sukan. Yang kelima, selain ini ialah pemulihan efisien. Pemulihan efisien ni apa tujuan dia? Ialah untuk mendapat manfaat penuh daripada latihan dan menghalang kecederaan yang sama berulang. Ini penting supaya para atlet ataupun individu itu tidak mengalami kecederaan yang sama berulang. Contoh, individu itu kerap dia bengkak tangan kerana terseliuh ke, tapi dia tidak melakukan pemulihan efisien, dia biar je, dia agak-agak, dia sudah recover, dia sudah sihat semula, dia lakukan balik aktiviti itu, tidak melakukan pemulihan efisien, tidak menanya pendapat pakar ke apa, dan kecederaan itu akan berulang di tempat yang sama sebab tidak dirawat. Yang kedua, pemulihan yang tidak mencukupi dan efisien boleh menurunkan prestasi dan boleh menyebabkan keletihan. Ini seperti kita tahu, kalau kita tidak rawat itu, pemain ataupun individu hanya tidak boleh memberikan sepenuhnya prestasi yang mereka ada. Dia hanya boleh beri peringkat sederhana dan amat rendah prestasinya. Yang terakhir, pemulihan efisien ni kita boleh menggunakan seperti kaedah SPA, urut, rehat dan tidur untuk memastikan pemulihan adalah berlaku dalam keadaan yang betul dan selamat. Jadi kita kena tahu di sini untuk para atlet ataupun individu yang gemar melakukan aktiviti luar, tidak boleh seharusnya hari-hari workout, hari-hari melakukan aktiviti. Itu salah. Sebab kita perlu ada satu masa ataupun tentukan satu hari untuk otot kita melakukan pemulihan, iaitu recover, untuk otot kita berehat sehari. Dan tidak boleh hari-hari melakukan aktiviti, itu boleh mendatangkan kecederaan pada otot kita. Kita perlu melakukan pemulihan efisien. Dan yang keenam ialah pemakanan yang betul. Pemakanan ni turut memainkan peranan kecederaan semasa sukan. Kenapa main peranan? Contoh di sini, pemakanan yang tidak mencukupi boleh meningkatkan risiko kecederaan. Kenapa makanan tidak mencukupi? Contoh atlet ni, dia nak lakukan aktiviti berat atau nak melakukan pertandingan, dia boleh menyebabkan kecederaan. Contoh dia kurang mengambil seperti protein atau karbohidrat yang memberikan tenaga kepadanya, tapi dia tak ambil. Mungkin dia salah makan, ataupun sebelum pertandingan, sebelum melakukan aktiviti, dia makan makanan yang tidak sepatutnya, yang boleh mengganggu penghadaman, makanan yang melambatkan penghadamannya, yang menyebabkan dia senak, ataupun makanan belum diproses tapi dia sudah melakukan aktiviti itu. So jadi kita kena tahu pemakanan yang betul ini. Kita perlu mengambil pemakanan, contoh nasi ke apa, sebelum melakukan aktiviti itu, berapa jam sebelum, dan semasa kita boleh makan ke tak, dan selepas pun kita kena tahu. Selepas melakukan aktiviti, kita perlu makan makanan yang boleh memberi tenaga. Jangan kita tidak makan selepas melakukan aktiviti,
dia boleh menyebabkan badan kita menjadi lemah dan lesu. Dan seterusnya, kekurangan zumba di collagen menyebabkan pengurangan kepada penyimpan lemak dan protein. Yang ketiga, ini boleh mengakibatkan peningkatan pemecahan protein dalam badan. Pada masa yang sama, ia boleh menjurus kepada kecederaan tisu lembut. Dan terakhir, perhidratan yang tidak mencukupi juga menyebabkan aliran darah tidak efisien untuk otot bekerja yang mungkin meningkat risiko kecederaan. Sama lah seperti saya kata tadi, otot apa semua apabila dia bekerja, dia memang memerlukan sesuatu untuk memproseskan tenaga, iaitu apa dia sesuatu tu? Makanan lah, makanan yang memberikan kita tenaga untuk melakukan aktiviti atau memproseskan otot kita. Jadi itu saja slide saya daripada hari ini, untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Saya berharap slide saya iaitu kaedah atau cara mengatasi menangani kecederaan semasa pendidikan jasmani dan sains sukan ini dapat memberi manfaat kepada mereka di luar sana untuk setiap individu mengamalkan pentingnya untuk mengelakkan kecederaan yang serius dan dapat mengamalkan gaya hidup sihat yang betul. Sekian, terima kasih.